menunjukkan bantahan, kemarahan kita yang ada di Pulai. Jangan bagi satu undi pun kepada pihak Suhaizan Kayat. Bekas speaker. Jangan bagi satu undi. Saya bagi hukum haram. Ada yang besok mencabar saya ni ikut fatwa mana? Kerana situasi yang sudah berlaku sekarang, 9 bulan sudah berlalu, ujian. Bila orang yang bercakap lupa nak tengok cermin, dia macam gitulah lebih kurangnya kan. Bila dia bercakap, dia lupa nak bawa cermin. Lepas tu, dia jadi tuan guru pula. Cuma banyak gambar yang disiarkan di Malaysia kini dan sebagainya pakai kopiah. Tapi masa ceramah tu tak pakai kopiah pula. Itu jadi yang pelik bagi saya meluat dengan suara si Hidin tu. Dia pula nak tentukan halal haram ni mengarut sungguh dan merosakkan minda penyokong-penyokong lah kan. Terdesak sungguh. Bila orang terdesak tu sampai dia akan keluarkan satu fatwa. Astaghfirullahalazim, memalukan sungguhlah kenyataan macam ni, lebih-lebih lagi oleh seorang pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri dulu. Dia adalah seorang mantan Perdana Menteri, dan mantan Perdana Menteri apabila mengeluarkan perkara atau kata-kata yang seperti ini, saya rasa tidak patutlah ya. Sebab janganlah kita ni jadi penunggang agama semata-mata kerana politik dan undi daripada rakyat. Siapalah kita nak mendahului Allah Ta'ala dalam menghalalkan dan mengharamkan sesama manusia. Begitu kan. Dia sebenarnya semakin Muhyiddin Yassin semakin terdesak mahukan Putrajaya. Kita kena tengoklah kenapa dia jadi begitu. Sebab semua orang tahu kes mahkamahnya dan menantunya yang telah melarikan diri ke luar negara. Patutnya kalau orang ada kat situ kan. Oi, menantu mana oi? Suruhlah menantu balik oi. Kan cakap macam begitu. Semua orang tahu kes mahkamah dia, semua orang tahu mahkamah pula. Menantu dia lari ke luar negara. Mahu ataupun tidak, Muhyiddin kena segerakan selamatkan semuanya dan menampakkan lagi dirinya untuk menampakkan dirinya bersih di mata rakyat lah. Kalau tak, mungkin dia tak ada peluang pada PRU yang ke-16 nanti. Inilah yang Muhyiddin lakukan sekarang kan. Jadi inilah dia sebenarnya, dia akan melakukan apa cara sekalipun untuk menyelamatkan diri dia. Rakyat yang menyokong dia takkan nampak semua ni. Seorang pemimpin yang raja scheme of things seperti dia ni. Lupakah kita derita semasa darurat dan PKP sehingga rakyat terpaksa bertindak sendiri menjaga sesama kita. Benar-benar gagal pentadbiran Muhyiddin dengan 70 ahli kabinet, 70 orang menteri, timbalan menteri dan menteri dan tidak berfungsi sama sekali untuk menjaga kebajikan masyarakat, kebajikan rakyat. Ada yang kehilangan insan-insan tersayang kerana lemahnya pentadbiran Muhyiddin Yassin semasa itu dan kerakusan mereka yang mahukan kuasa. Rakyat menderita sehingga wujudnya protes #kerajaan gagal. Jangan lupa ketika itu semasa PRU 15 ramai yang termakan dakyah finah Perikatan Nasional ni. Tapi syukur Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala tak memudahkan, tak mengizinkan Muhyiddin Yassin kembali menjadi Perdana Menteri. Jika dia menjadi Perdana Menteri, kita tahu dah dan kita takkan tahu selama-lamanya yang beliau ini pernah menyamun jana bawah meja dan sebagainya. Berkenaan dengan dana judi dan sebagainya. Ada hikmah di sebalik terbentuknya kerajaan perpaduan yang diilhamkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk memerintah negara. Jadi Alhamdulillah, syukur sangat dia tak jadi Perdana Menteri dah. Kalau tak, aku rasa masih lagi kita ni duk ratib kerajaan gagal kan, apa benda pun tak buat juga. Jadi hari ni tiba-tiba dia telah fatwakan supaya haram hukum atau hukumnya undi Suhaizan ni. Inilah bila pakai bila dah bercakap pasal agama, semuanya jadi expert kan. Muhyiddin boleh keluar pula fatwa haram undi seseorang itu. Hello Pak Din Cirit, boleh tak Pak Din panggil menantu Pak Din tu suruh balik?
Kita nak tahu dah kenapa pula menantu tu lari Pak Din. Oi, takkanlah cakap no comment saja. Kan? Cubalah panggil kalau berani, kalau jantan sangat Pak Din tu, cuba panggil menantu Pak Din tu suruh dia balik. Macam. Kan? Dan haram hukumnya kononnya mengundi calon PH. Pada pilihan raya kecil Pulai ni. Kata Pak Midin Cirit, tindakan tidak mengundi Suhaizan itu, kata Muhyiddin lagi perlu bagi menunjukkan kemarahan pengundi terhadap Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan ni nak marah kat dia sebab apa? Sebab dia menyediakan fasiliti yang cukup kepada peniaga-peniaga kerana dia telah beri peruntukan kepada negeri-negeri perbankan menyelesaikan masalah air, menyelesaikan masalah tebatan banjir, menyelesaikan masalah masalah rumah-rumah tentera. Thank you Farida MN. Menyelesaikan masalah pesawah, naikkan subsidi pesawah dan sebagainya. Adakah begitu? Adakah dia telah mengutamakan pembelajaran Islam, menerapkan pembelajaran Islam iaitu hadis 40 Imam Nawawi di sekolah-sekolah? Adakah begitu? Itulah yang sesara sangat kerana inflasi telah turun sampai 2.0% saja. Adakah begitu? Sebab tu kita nak marah. Sebab harga ayam dah turun, harga telur dah stabil, bekalan dah stabil. Adakah begitu? Sekarang ni banyak pelabur masuk. Sebab tu kita kena marah dekat Kerajaan Perpaduan. Sebab harga internet dah murah. Sebab tu kita kena marah dekat Kerajaan Perpaduan. Nak marah sebab apa? Dia kata jangan bagi satu undi pun kepada pihak Suhaizan, calon PH di Parlimen Pulai, bekas speaker Don Johor tu. Jangan bagi satu undi pun. Saya bagi hukumnya haram. Siapa kau nak bagi hukum haram? Kan? Ada yang esok mencabar saya berhubung hal ini takut ikut fatwa mana. Namun tak boleh undi katanya kerana situasi yang berlaku sekarang sudah 9 bulan berlalu ujian bagi rakyat kepada Kerajaan Perpaduan macam soal kenaikan harga barang. Dia tak ingat masa dia jadi Perdana Menteri duduk, dia dah fail. Dia dah lah jadi Perdana Menteri fail. Lepas tu dia jadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara pun dia fail juga. Dia tak ingat ke? Dia tak ingat kegagalan dia sampai keluar hashtag gagal, sampai ada rakyat yang kibar bendera putih, bendera hitam pula tu. Jangan lupa, ramai mana rakyat yang mati semasa pemerintahan dia kerana keputusan dia, kerakusan dia untuk membuat pilihan raya Sabah tu. Jadi dia petik kata-kata itu semasa ceramah Perdana Perikatan Nasional di Johor Bahru. Thank you Alif Ikhwan. Sementara tu Muhyiddin Yassin turut mendakwa rakyat kini dalam keadaan kesusahan dan harga barang makin melambung. Kalau rakyat kesusahan, yang adun-adun Perikatan Nasional yang minta duit dengan rakyat tu kenapa? Yang sampai nak suruh infakkan duit kepada pemimpin-pemimpin tu dah kenapa? Kalau sengsara yang korang ni yang setiap kali kena saman, fitnah dan sebagainya, thank you Husaini. Yang minta duit supaya dah kau memfitnah, thank you Scorpio. Kau memfitnah lepas tu kau minta duit dengan rakyat tu kenapa? Kau yang menyusahkan rakyat lagi tu kenapa? Kau pernah tak tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap kali dia nak saman orang, dia minta crowdfund? Kau pernah tak nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap kali dia nak bertanding di mana-mana, dia minta derma daripada rakyat? Kau pernah tak nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap kali dia nak set up pejabat dia minta duit dengan rakyat? Walaupun dia ni kan baru keluar penjara, lepas tu dia nak bertanding dan sebagainya, pernah tak dia kutip duit dengan rakyat untuk kepentingan peribadi dia? Kau ada nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim setiap kali kan bila harga ayam turun, kau tak pernah beli ayam ke? Masa Muhyiddin Yassin tu RM12. Jadi ni orang ni kalau tak pernah beli ayam, maknanya dia bapa ayam lah kot. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, tiada dah terdesak. Bila dah terdesak, dia akan keluarlah segala-segala fatwa yang walaupun dia tu tak layak keluarkan fatwa.
Jadi inilah orang-orang yang saya rasa dah hayat politik dia dah tak lama, lepas tu dia dah terkepanasan. Dah pandai bagi fatwa semenjak kawan dengan lebay ni kan. Pandailah bagi fatwa. Dulu kata PAS tu parti ajaran sesat. Saya ulang balik, PAS tu parti ajaran sesat. Kan? Undi Suhaizan haram. Sebab apa? Hadis tu kalau berkawan dengan parti yang menentang hudud, nak saman kerajaan negeri sebab hudud, tentang jawi dan juga pelaksanaan modul 49 hadis tu tak haram ke? Kutip komisen daripada projek yang menggunakan dana kerajaan tu tak haram ke? Memfitnah dan dibuktikan di mahkamah tu memfitnah dan bersalah di mahkamah tu tak haram ke? Dapat dana hasil judi tu tak haram ke? Akhir sekali nak tanya, tak haram ke kalau seorang Muslim gunakan nama pentas Muslim please? Halal ke guna nama pentas Muslim please? Tanya aja kan. Sebenarnya yang paling haram adalah perbuatan menunggang agama, pergunakan agama untuk kepentingan politik sehingga sesuka hati nak fatwakan haram dan halal itu ikut kepentingan parti politik sendiri. Itulah yang paling haram antara yang haram. Kan? Guana. Gitulah, guana lagi. Jadi Muhyiddin keluarkan fatwa haram ini bila fatwa dipolitikkan. Nampak tak betapa mereka ni terdesak sehingga mereka perlu menunggang agama, sebab itu aja yang ada. Itu aja modal yang dia ada. Kalau dia tak keluarkan modal itu, nak keluarkan modal apa lagi? Makin melampau. Itulah yang digambarkan perihal gelagat penyakau penunggang nasional ni yang masih belum dapat serik mengeluarkan kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Jadi semenjak berada di sekelambu dengan PIS ini dalam penunggang nasional, ahli parlimen Paguh tu nampaknya sudah mula menggunakan agama sebagai bahan kempen politik. Sebelum ni kita tak nampak sangat dia gunakan agama, betul tak? Sekarang ni lebih galak lagi menggunakan agama sebab dah tak ada modal lain. Dulu mungkin banyak duit, dia tak perlu nak tunggang. Sekarang ni duit dah tak banyak, jadi terpaksa lah kan. Adakah beliau mempunyai tauliah sebagai seorang mufti yang boleh sewenang-wenangnya mengeluarkan fatwa haram dan halal sesuatu perkara itu? Apakah nas yang membolehkan beliau mengeluarkan fatwa dan tidak timbul sebarang kenyataan beliau yang bercanggah dengan ajaran Islam? Sama juga Menteri Besar Kelantan Nasruddin Daud yang menggelarkan 2 adun Kelantan yang menang di PRN Kelantan itu menentang perjuangan Islam. Inilah budaya menjatuh hukum begini. Kalau tak dibendung, dia akan menjurus kepada berlakunya perpecahan di kalangan orang Melayu Islam di saat kerajaan persekutuan berusaha sehabis baik untuk membawa perpaduan di kalangan rakyat Malaysia berbilang agama ni. Kan? Berbilang bangsa dan juga berbilang fahaman politik. Sewajarnya saya rasa pihak berkuasa melihat kepada peruntukan undang-undang yang lebih tegas